Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada malam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fariz Misbah, Muhammad Adib, Iza Faiz, Siti Fatimah Mazlan, Suhaila Muhammad Yusuf, Fatin Ami, Suhaimi Ibrahim, Karim Ahmad. Saya hampir terlupa janji pada tuan-tuan sebelum ni. Siapa yang dapat buat perteminda yang menarik dalam kuliah tafsir yang telah disampaikan ni akan dapat hadiah buku yang rare, karya Syekh yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, ya, A to Z tentang tasawuf, yang akan disampaikan, yang akan dihantar oleh Zazan Travel kepada tuan-tuan yang telah pun berjaya membuat apa yang kita namakan sebagai perteminda dalam kuliah tafsir yang kita pelajari selama ni. Akan diberi buku ni secara percuma. Buku ni hadiah. Buku yang rare ni akan dapat hadiah kepada tuan-tuan yang rajin ikut kuliah dan mengadakan perteminda. Terpulanglah bagi pada anak-anak kita tanggungjawab, kerana mereka tentu cekap membuat perteminda untuk kefahaman terhadap ayat-ayat Allah SWT. Macam kisah tentang golongan yang haram dikahwini oleh seseorang lelaki, kita pelajari sebelum ni kan. Begitu juga dalam dosa-dosa besar, perkara-perkara yang berkaitan dengan arak sebagai contohnya. Siapa yang dapat buat perteminda menarik ni, maka minta Ustaz Faiz, minta Zazan Travel dapat tracking mereka dan bagi mereka hadiah. Baik tuan-tuan ya. Pada malam ni saya akan menyentuh tentang isu perselisihan para sahabat yang patut kita fahami, bahawa perselisihan mereka adalah berasaskan kepada ijtihad. Jadi ada menang, ada kalah, ada menang, ada betul, ada salah. Jadi dalam keputusan mereka buat keputusan yang kadang-kadang tidak menepati hukum yang tepat, tapi mereka tetap dalam konteks ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalangan para sahabat ada yang berijtihad, yang benar itu mendapat 2 ganjaran, yang salah itu tetap mendapat 1 ganjaran. Seperti berlaku perselisihan yang timbul di antara, contohnya Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Bahawasanya kita mengetahui bahawa kebenaran berpihak kepada Sayyidina Ali, sebenarnya Sayyidina Muawiyah tersalah. Walau bagaimanapun, kesilapan mereka adalah kesilapan golongan yang telah diampunkan oleh Allah SWT dalam banyak ayat. Maka ayat yang ke-69 dan 70 ni saya akan bawakan juga kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membuat keputusan yang tidak disenangi oleh Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, jadi apakah itu termasuk dalam ayat ke-69 70 yang kita nak bincangkan pada malam ni ataupun tidak? Memandangkan mereka yang mengingkari keputusan Allah dan Rasulnya merupakan golongan yang dikecam, yang diberi amaran hebat. Apakah perselisihan berlaku di kalangan para sahabat juga termasuk dalam konteks ini? Andai seseorang mereka menyanggah keputusan sahabat yang membuat satu hukum, apakah itu juga termasuk dalam konteks ayat ini? Saya akan bawa kepada tuan-tuan juga kisah bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila beliau tidak bersetuju dengan Rasulullah, menjadi marah kepada Rasulullah, maka beliau akan berkata, demi Tuhan Ibrahim. Kalau Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin gembira dengan Rasulullah SAW, maka beliau akan berkata, demi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu juga termasuk dalam konteks tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya? Baik tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, jangan lupa untuk membuka pada jilid yang ketiga, muka surat 166. Kami adakan kempen untuk memiliki tafsir Munir, tinggal beberapa hari saja lagi. Bahawasanya tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir akan dapat hadiah sebuah buku. Ni bukunya jauh pula saya letak tuan-tuan. Ni buku ensiklopedia nama-nama anak. Siapa yang memiliki tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Munir akan dapat hadiah dalam kempen kami yang tinggal beberapa hari saja lagi ni. 4 hari saja lagi tinggal. Mereka akan dapat buku ensiklopedia nama anak yang sangat penting untuk memberi nama yang tepat, yang betul, dan mengetahui rahsia di sebalik nama-nama. Ada orang kata apa ada dengan nama, mana boleh tak ada apa-apa dengan nama kan? Jadi nama yang salah tulis kadang-kadang menjejaskan makna. Maka kita kena pastikan bagaimana dalam buku ni ditunjukkan nama-nama tersebut, ada tulisan Arabnya, tulisan Jawinya, supaya kita tak tersilap. Macam orang tulis nama Khairul Azmi, banyak orang Melayu tulis Kha Ya Ra Lam, Kha Ya Ra Waw Lam. Khairul itu bunyi bahasa Melayu, sebenarnya bahasa Arab bukan begitu ejaannya.
bahasa Arab ejaannya kha, ya, ra. Kemudian al-azmi, alif, lam, ain, zain, mim. Contohnya kan, maka ditunjukkan kat sini. Nama-nama para sahabat, ada nama Miqdad, ada nama Usaid, ada nama Syurhabil, kan? Syurhabil bin Hasanah. Ini merupakan sahabat-sahabat Nabi, ada Syaddad, ada nama Qais. Bagaimana ejaannya? Kan? Okey, maka kita dapat melihat dengan tepat nama itu ejaannya dengan padu ke buku ni, insya-Allah. Dan nama, kebanyakan nama yang ada disertakan dengan informasi nama-nama para sahabat itu, kisah sejarahnya. Di sini lebih daripada 3,500 entry yang boleh tuan-tuan lihat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat menyertai kempen satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu madrasah satu tafsir, satu musalla satu tafsir yang sedang diadakan sekarang. Baik, ayat yang kita fokuskan pada malam ni ayat ke-69 dan 70 dari surah An-Nisa. Bagi mereka yang memiliki tafsir Munir boleh buka pada muka surat 156 jilid yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan berada bersama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, iaitu para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu merupakan kurnia daripada Allah dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Baik. Terlihat di sini dalam di Zuruk Mufradat Lughawiyah, yang hebatnya tafsir Munir ni tuan-tuan, ada satu bahagian, satu segmen, iaitu penjelasan tentang bahasa yang digunakan oleh Allah. Yang indah itu bahasa. Jadi siddiqin merupakan jamak daripada perkataan siddiq. Arti kata itu adalah orang yang benar, baik dalam ucapan ataupun dalam i'tikadnya. Mereka itu seperti Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Semua para sahabat ni merupakan golongan siddiqun, tuan-tuan. Dan Nabi Yusuf pun dipanggil oleh Allah dengan nama Yusuf wa ayyuhas siddiqu. Jadi Nabi Yusuf juga dipanggil dengan nama gelaran as-siddiq. Jadi begitu juga semua para sahabat Nabi, mereka sangat jujur dan membenarkan ajaran para Nabi. Nanti kita akan belajar ayat daripada surat Taubah kalau ada kesempatan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Bagaimana tuntutan Allah kepada orang beriman ni supaya masuk di kalangan orang-orang yang benar. Jadi saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan, perkataan siddiqin ni datang dari perkataan benar, dan satu daripada pecahan perkataan sidqun ni jadi sadaqatun. Orang yang bersedekah itu membenarkan janji Allah bahawasanya pemberiannya itu tidak akan luput. Ia akan kekal disimpan di sisi Allah untuk menjadi satu pelaburan yang luar biasa pulangannya. Asyuhada pula jamak dari perkataan syahid, iaitulah orang yang bersaksi kebenaran Islam dengan disertai alasan dan hujah yang kuat. Mereka yang berjuang di jalan Allah dengan pedang ataupun dengan ucapan. Dan kita digalakkan untuk berdoa seperti doa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang pernah saya ajar kepada tuan-tuan, iaitulah doa Sayyidina Umar, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waja'al mauti bi baladi rasulik. Ya, maksudnya apa? Ya Allah, kurniakan aku ini mati syahid di jalanmu dan janjikan kematianku di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah memakbulkan doa Al-Khattab Al-Faruq, Sayyidina Umar Khattab itu, dengan matinya beliau mengimamkan salat subuh ditikam oleh seorang Yahudi yang berpura-pura jadi Muslim. Dan Sayyidina Umar telah pun berdoa kepada Allah, Allah makbulkan doanya bahawasanya baginda dimakamkan di Madinah, bahkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita digalakkan untuk berdoa supaya mati syahid, tuan-tuan. Ya, orang yang kena penyakit kronik pun mati syahid sebenarnya. Ada berbagai pembahagian, syahid dunia akhirat, syahid dunia saja, syahid akhirat saja. Baik. Kemudian as-salihin. As-salihin ni jamak daripada perkataan salih, iaitu orang yang kepribadiannya baik dan perilakunya baik, lebih dominan daripada perilaku buruknya. Jadi salih ni bukanlah orang itu maksum. Mana ada orang maksum selain daripada Rasulullah, tuan-tuan. Jadi salih ni berarti orang yang baik dirinya dan dapat memperbaiki keadaan kelilingnya. Jadi inilah dia orang yang dominan kebaikannya. Tak ada siapa yang maksum. Yang maksum hanya Rasulullah dan juga para anbiya alaihissalam sahaja. Kita manusia memang ada kesilapan, ada kesalahan. Maka makna salih ini adalah orang man zadat hasanatuhu ala sayyiatihi,
orang yang kebaikannya mengatasi keburukannya. Itu dipanggil orang saleh. Kemudian wahasuna ulaika rafiqa, dan itulah merupakan kawan mereka di syurga, kenikmatan yang akan dirasai dengan melihat mereka, menziarahi mereka dan hadir dalam majlis-majlis mereka sekalipun meskipun tempat dan darjat mereka lebih tinggi. Jadi orang ke akhirat nanti hum darajatun indallah, ada seorang kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Jangan kita terkejut nanti tuan-tuan bila kita lihat orang yang kita pandang rendah di dunia dahulu tiba-tiba di akhirat berada di tempat yang lebih tinggi makamnya daripada kita. Jadi ayat yang kita bincangkan ni semalam saya telah huraikan bagaimana kehebatan iman para sahabat, iaitulah mereka sering bertanya kepada Rasulullah SAW, sebagai contohnya seorang sahabat daripada Ansar yang datang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan kelihatan keresahan pada wajahnya, lalu ditanya oleh Rasulullah, beliau menjawab, kalau Rasulullah wafat, saya wafat, takut saya tak bertemu lagi dengan Rasulullah. Tentulah Rasulullah berada di pangkat lebih tinggi, di makam yang lebih indah, di tempat yang lebih mulia daripada saya. Maka saya bimbang tak dapat bertemu dengan Rasulullah lagi. Itu sebab saya risau ada kat rumah, saya nak lihat Rasulullah selalu. Maka turunlah ayat ini bagi menunjukkan almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan berada di akhirat bersama dengan orang yang dicintai olehnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi, cinta kepada Rasulullah ni dikatakan oleh para ulama, contohnya dapat kita lihat rumusan daripada kitab Syarhul Mustafa. Nombor satu sekali, kena banyak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bangkit pada waktu malam lalu berkata, wahai Rasulullah, saya bangkit waktu malam, saya bertahajud, saya berselawat 1/4 daripada bahagian qiyamul lail saya. Apakah itu mencukupi? Rasulullah menjawab, ya, baik kalau kau tambah pun lebih utama. Kalau begitu saya jadikan 1/3. Rasulullah kata, baik kalau kau tambah pun lebih utama. Kalau begitu saya jadikan 1/2, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, baik kalau kau tambah pun lebih utama. Rasulullah berkata, maka dia berkata, kalau gitu saya jadikan keseluruhan malam saya adalah untuk bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjelaskan kepadanya, kedudukanmu akan ditinggikan oleh Allah, diampunkan dosamu. Maka inilah kebaikan kita mengingati Rasulullah SAW dengan selawat. Yang kedua tuan-tuan, kena baca sirah Nabi, baca hadis-hadis Nabi, baca tentang kitab-kitab berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Yang ketiga, kita kena perjuangkan sunnah Nabi SAW. Sunnah ni bukan setakat berpakaian saja. Pernah berlaku pada zaman seorang pemimpin Islam yang terkemuka, seorang ulama yang hebat, namanya Izzuddin bin Abdul Salam. Pada zaman kepimpinan ulama yang hebat ini berlaku kekalahan yang dahsyat kepada umat Islam, iaitu serangan Mongol ke atas mereka tuan-tuan. Sehingga Allah bangkitkan seorang mujaddid, tokoh ulama yang hebat ini, Izzuddin bin Abdul Salam, yang dengan beraninya telah memberikan fatwa kepada para pemimpin Mesir untuk menentang Mongol pada masa itu. Kalau anda minta daripada saya fatwa, iaitulah untuk semua orang mewakafkan atau menghadiahkan atau mengeluarkan simpanannya untuk membantu kerajaan Islam bagi memerangi Mongol, saya tidak akan keluarkan fatwa itu. Fatwa yang saya akan keluarkan, raja yang memiliki emas, isteri raja, keluarga raja yang ada emas, ada bagai simpanan, mereka kena cairkan harta mereka dahulu. Kalau dah habis, barulah ambil harta rakyat. Berani tak tuan-tuan rasa mufti yang macam ni punya hebat? Siapa namanya? Izzuddin bin Abdul Salam. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, pada masa itu kepimpinan yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, iaitulah kepimpinan raja pada masa itu, namanya Sultan Muhammad Saifuddin Qutuz. Dari keturunan Ayubiyah tuan-tuan, yang telah pun berjaya menghalang kerajaan Mamluk, yang telah pun berjaya mengalahkan Mongol di Ain Jalut, di satu tempat yang penting di Palestin. Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, yang saya nak kaitkan kepada tuan-tuan dalam konteks ini, iaitulah bagaimana ayat ini menceritakan kepada kita tentang wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah dia golongan yang menduduki tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bertemu dengan Rasulullah SAW dan berkata, dia ni rajin berkhidmat untuk Nabi SAW. Maka bila Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Rabi'ah, apa yang kau minta? Mintalah kepadaku, aku akan mohon kepada Allah untuk dimakbulkan. Kata Rabi'ah kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya ingin menemani Tuhan memasuki syurga. Allahu Akbar, Masya Allah. Magic of thinking big, tuan-tuan, dream big. Sebahagian daripada kita pada hari ini ceritakan tentang big, dream big ni semua duit banyak, jadi jutawan, kereta besar, rumah besar, handbag yang mahal. Tapi sahabat bukan begitu tuan-tuan. Sahabat ni pandangan mereka dilontarkan jauh ke akhirat. Sifir mereka lain daripada kita. Kalkulator yang mereka aktifkan adalah kalkulator akhirat.
Maka Rabi'ah ini ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah yang kau nak wahai Rabi'ah? Rabi'ah menjawab, wahai Rasulullah, saya ingin menemani Rasulullah masuk syurga. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Muhammad Asfani Ahmad. Maka Rasulullah SAW telah pun berkata kepadanya, fa'aini ala nafsika bikathratis sujud. Maka hendaklah engkau membantu aku untuk membantumu, memberi syafaat kepadamu agar masuk syurga itu dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah. Maksud di sini kata para ulama yang mensyarahkan hadis, contohnya Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, iaitu maksudnya banyakkan sembahyang sunat, bangun malam supaya dapat bangun tahajud, banyakkan sembahyang sunat, barulah dapat memenuhi kota jadi ahli syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Dapat mencapai tempat yang tinggi seperti Rabi'ah al-Aslami ini, tuan-tuan. Jadi Imam Al-Kalbi berkata ayat ini turun berkaitan dengan Thauban, salah seorang daripada hamba Rasulullah. Dia sangat cinta Rasulullah dan sering tidak sabar melihat Rasulullah. Satu hari dia menghadap Rasulullah dengan muka sedih dan tubuhnya lemas. Kesedihan nampak pada wajahnya. Dia bimbang tidak dapat lagi melihat Rasulullah selepas meninggal dunia. Kemudian dia menceritakan perkara itu kepada Rasulullah, lalu Allah menurunkan ayat ini. Ini ada perbezaan pandangan para ulama tafsir berkaitan dengan sebab turun ayat ke-69. Ibn Abi Hatim pula mengatakan bahawa Masruq berkata, sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak patut pisah daripadamu. Apabila nanti Tuhan akan masuki syurga lebih awal daripada kami, tempat Rasulullah lebih tinggi daripada kami, dan kami tidak akan melihat Rasulullah lagi. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Kan tuan-tuan? Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa di syurga besok manusia akan ziarah menziarahi, akan bersama-sama, walaupun makamnya berbeza-beza, tetapi mereka berpeluang untuk bertemu satu sama lain. Dan ada bazar di syurga nanti, tuan-tuan. Bazar ni kan seronok kalau pergi kan. Pergi bazar Ramadan contohnya, beli belah, seronok. Kan, walaupun orang tu ada kedai makan, tapi dia suka juga pergi beli makanan. Orang tu buat pakaian, tapi dia suka juga pergi ke pasar beli pakaian lagi, tuan-tuan. Ni sifat manusia. Di akhirat besok pun ada bazar, tuan-tuan. Ya Allah, hebatnya. Dan bazar di syurga tu besok akan dijual padanya oleh para malaikat dan ambil semua secara percuma. Ketika mereka sedang hadir di bazar itu untuk menikmati pemandangan dan mencari benda-benda baru untuk dibeli macam di dunia, tapi datanglah angin yang bersepoi-sepoi tiup kena wajah mereka yang pergi beli belah itu. Mereka pulang kepada mahligai mereka, isteri-isteri mereka, bidadari-bidadari menunggu itu, mengatakan, Masya Allah, abang bertambah handsome pada hari ini. Dan rupanya angin yang bertiup itu pun kena juga pada wajah isteri-isteri di syurga, dan mereka pun menjadi lebih jelita daripada sebelumnya. Jadi rupanya di syurga ada program ziarah menziarahi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Guru kami di Syria, di Jordan sering berpesan dalam pertemuan-pertemuan, man kana minkum najian falyakhuz bi yadi ghairihi. Siapa yang di akhirat besok selamat, jangan lupa untuk menangkap tanganku ini. Tawaduknya mereka, padahal mereka merupakan ulul fadli, ulul qiyam, ahlul Quran. Guru-guru kami ini merupakan orang yang tawaduk, ahli Quran, ahli tahajud. Mereka pun pesan pada kita, besok ke akhirat, kalau tak jumpa aku, carilah aku di syurga. Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihi, para sahabat bertanya kepada Rasulullah di atas satu kesedaran, bimbang di akhirat besok tak jumpa. Lalu Allah menenangkan mereka, menggembirakan mereka dengan turunnya ayat ini bagi menunjukkan ahli syurga ada program ziarah menziarahi satu sama lain. Saya pernah bacakan kisah untuk tuan-tuan sebelum ni, kisah tentang Harisah. Walaupun hadis ini kata para ulama merupakan hadis yang dhaif, tapi dia menceritakan satu perkara yang bersifat akhirat. Iaitulah Harisah ni ditanya oleh Nabi, kaifa asbahta ya Harisah? Bagaimana kau bangun pagi ini wahai Harisah? Beliau menjawab, asbahtu mu'minan haqqan. Saya bangkit pada hari ini dalam keadaan merasa iman saya teguh ya Rasulullah. Maka Rasul tanya kepadanya, setiap benda tu ada buktinya. Buktikan apa yang dimaksudkan dengan imanmu rasa bertambah? Jawapannya, wahai Rasulullah, waktu siang saya berpuasa, waktu malam saya bertahajud. Azma'tu nahari wa ashartu layali wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan. Allah memberikan kepada saya satu kelebihan, wahai Rasulullah, sehinggalah saya dapat melihat arasy Allah itu terang benderang di atas langit. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati wa hum yatazawaruna fiha. Dan seolah-olah saya melihat ahli syurga itu sedang ziarah menziarahi satu sama lain. Wa ka'anni anzuru ila ahli nar wa hum yata'awuna fiha. Dan seolah-olah saya melihat ahli neraka itu sedang menjerit-jerit, dipukul, disebat, dihentam oleh malaikat. Maka Rasulullah SAW telah pun bersabda, abdun nawarallahu qalba, ya Harisah falzam.
seorang hamba yang Allah beri pencerahan kepada hatinya, wahai Harisa, iltizamlah engkau dengan kebaikan. Jadi menunjukkan kepada kita hadis seperti ini, hadis-hadis lain, bahawa orang-orang beriman dalam syurga akan mendapat peluang menziarahi sesama lain. Keimanan para sahabat itu terubat apabila diturunkan ayat ini bagi menunjukkan kemuliaan mereka yang memiliki pangkat di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tafsir, dalam Dalilul Falihin, Ibn Alan menjelaskan ayat ini menunjukkan kepada kita tingkat manusia ni berbeza-beza. Yang paling tinggi itulah anbiya, bawah daripada anbiya siddiqin, bawah siddiqin syuhada, bawah syuhada salihin, bawah salihin apa tuan-tuan? Zuhad, zahidin, orang yang bersifat qanaah, orang yang bersifat dengan sifat zuhud. Bawah lagi wara', orang yang wara', wari', orang yang wara'. Wara' maksudnya apa tuan-tuan? Dalam hadis Nasa'i dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, man taraka ma la ba'sa bihi makhafata mimma fihi ba'sun, iaitulah orang yang la yablugh ahadukum darajatan minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafata mimma fihi ba'sun. Tidak akan sampai seseorang itu darjat orang yang wara' sehinggalah dia meninggalkan sesuatu yang kelihatan tidak ada apa-apa, kerana dalam tidak ada apa-apa itu ada sesuatu yang mengapa-apakan. Payah nak faham hadis ni. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita dalam hidup ni melihat orang semua buat, orang kata tak apa, boleh buat. Tapi orang beriman, orang yang wara' dia tak buat. Dia bimbang dalam hatinya, takut dia ada kesan di sudut akhirat aku. Ini orang yang wara', tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam tingkatan dibariskan itu, Ibn Alan mengatakan yang paling tinggi Nabiyyin, iaitu Al-Anbiya. Kemudian Siddiqin, bawah sikit syuhada, orang yang syahid ini dia melampaui batasan semua orang, naik pangkat, macam istilah kerajaan apa tuan-tuan, melintang apa dipanggil? Dia daripada pangkat 41 DG 41 naik terus 54 contohlah. Kalau orang kat universiti 51 terus naik 58 contoh. Jadi maksudnya dalam tingkatan-tingkatan itu mempunyai perbezaan-perbezaan tertentu. Siddiqin, syuhada, salihin, kemudian zahidin, kemudian wara', kemudian bawah itu muhsinin ataupun muttaqin. Muhsinin, muttaqin sama Kemudian muslimin. Muslimin yang paling bawah sekali. Mula-mula muslim kan, lepas tu mukmin, lepas tu muttaqi ataupun muhsin, kemudian wara', kemudian apa lagi tadi saya sebut? Zuhud. Kan nombor 5 kan. Kemudian nombor 6 masuk ke tahap sini, salih, kemudian syahid, kemudian siddiq. 8 pangkat tuan-tuan. Yang ke-9 tak boleh naik lah. 8 yang ke-9 tak boleh naik. 9 itu pangkat para nabi. Kita kadang-kadang kita dapat lihat orang keliling kita, sebab puasa sunatnya banyak, sedekahnya banyak, gajinya tak seberapa, tapi dia lah orang yang paling banyak bersedekah. Dan kita tahu kadang-kadang kebaikan ini disebut dalam hadis tilka ajil busyral mu'min. Orang itu cuba untuk menyembunyikan kebaikannya, tapi orang tahu juga. Apabila ia bocor dalam keadaan dia tidak bersedia untuk membocorkan, itu tandanya Allah terima amalan dia tuan-tuan. Itu tanda pemberitahuan awal bahawa amalannya sudah diterima oleh Allah. Kita tak perlu nak tunjuk-tunjuk pada orang tuan Jadi balik kepada pangkat ni tadi, saya ulang balik semula. Mula-mula dengan muslim, lepas tu bila rajin menambah lagi ibadah kita, jadilah mukmin. Bila mukmin tambah lagi dengan ibadah-ibadah sunatnya, jadi muttaqi ataupun muhsin, jamaknya muttaqin. Kemudian naik yang keempat namanya wara'. Naik yang kelima namanya zahid, zuhad ataupun zahidin. Nombor 6 jadi apa? Salihin. Salih, mufradnya salih. Kemudian syahid, jamaknya syuhada. Kemudian yang ke-8 apa dia? Siddiq, jamaknya siddiqin ataupun siddiqun. Jadi inilah dia, hum darajatun indallah, manusia punya darjat beza-beza di sisi Allah SWT. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahawa Ikrimah berkata, datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, di dunia ini kami dapat melihatmu, di akhirat nanti belum tentu. Sungguhnya tentulah Tuhan di akhirat besok tingkatan lebih tinggi di syurga daripada kami, kalau kami layak masuk syurga. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, dan Rasulullah berkata kepada pemuda itu, kamu akan berada bersamaku di syurga. Jadi kalau kita jumpa pada ini orang yang cinta kepada Rasulullah, banyak salawat Rasulullah, itu tandanya Allah pilih dia untuk cinta Rasulullah dan pangkatnya bersama dengan Rasulullah di akhirat.
Tak kira tuan-tuan, kita jangan buruk sangka kepada orang Islam. Jadi melihat apa sahaja kebaikan mereka buat itu, mudah-mudahan Allah terima kebaikan mereka lakukan. Baik, keserasian di antara ayat. Setelah menerangkan ayat ini, memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah kemudian menerangkan pahala ketaatan tersebut. Pahala itu merupakan idaman setiap insan. Barang siapa mahu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta mahu meninggalkan larangan-larangannya, Allah akan menempatkannya di tempat yang mulia bersama dengan orang yang tinggi darjatnya. Mereka itu berada di tingkatan tempat, iaitu tingkatan para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Orang yang taat akan berada bersama dengan mereka dan satu tempat yang penuh kenikmatan. Mereka akan rasa senang dapat berkumpul, bertemu, berbincang. Pada masa itu, kalau seseorang kita nak bertemu dengan Nabi Allah Yusuf AS sebagai contohnya yang kita baca kisahnya dalam surah Yusuf. Dan kita berkata kepada, wahai Nabi Yusuf, kami nak jumpa, nak dengar Tuhan sendiri bercerita tentang perjalanan hidup. Duduklah tuan-tuan, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tak adalah orang berkata pada kita pada masa itu, oh nanti saya ada appointment lain. Saya sampai pukul 5 je, tak ada tuan-tuan. Pada masa akhirat, ia sudah bersifat infinity. Tak ada penghujung lagi. Duduklah kamu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun selagi kamu larat, duduklah. Apabila kita nak makan buah syurga, qutufuha daniyah, melihat buah syurga, enaknya buah itu, terus dahannya meluyuk datang kepada kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allah indahnya. Kita kena selalu cerita tentang syurga sebagaimana para sahabat menghidupkan iman mereka dengan cerita-cerita demikian. Jadi ayat ini menceritakan tentang kewajipan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Tapi saya ada sebut kepada tuan-tuan tentang perbezaan pandangan berlaku pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang saya janjikan tak habis-habis nak cerita adalah kisah tentang Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan suaminya Ali karramallahu wajha radhiyallahu anhu ardhahum ajma'in, yang tidak berpuas hati dengan keputusan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika Abu Bakar memutuskan tanah Fadak. Fadak ni satu tempat dekat dengan Khaybar yang telah diperolehi oleh Rasulullah SAW dalam sebelum berlakunya perang Khaybar. Maka tempat di situ tanah di situ telah diserahkan kepada Rasulullah tanpa peperangan. Bila dia diserahkan tanpa peperangan, dipanggil sebagai Al-Fai'u. Ma'afa Allah, Al-Fai'u. Kalau ia diperolehi dengan peperangan, maka dinamakan sebagai ghanimah. Maka itu rampasan perang namanya. Tapi kalau Al-Fai'u, satu pemberian yang diberi dengan cara keamanan tanpa ada peperangan, maka tanah tersebut terbahagi kepada dua. Sebahagiannya diserahkan kepada Rasulullah dengan perdamaian, satu lagi dengan peperangan. Maka Rasulullah SAW mendapat hasil daripada tanah itu dengan izin daripada Allah, bahawasanya itulah untuk infak keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaik saja Nabi wafat, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha datang bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang kedudukan tanah itu untuk diserahkan kepadanya. Lalu Sayyidina Abu Bakar telah membacakan hadis, nahnu inna ma'asyiral anbiya lam nurath la nurath ma taraknaha fahiya sadaqatun. Dalam hadis yang sahih ini, Sayyidina Abu Bakar telah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kami para anbiya tidak boleh diwarisi. Apa sahaja yang kami tinggalkan berupa harta, ia akan menjadi sedekah kepada orang Islam. Maka tanah tersebut tidak diberikan kepada Fatimah radhiyallahu anha walaupun beliau menuntut, kerana Sayyidina Abu Bakar telah membacakan hadis tersebut daripada Rasulullah SAW dan hadis itu pun hadis sahih. Sebenarnya golongan Syiah yang mempertikaikan hadis ini pun, mereka dalam kitab-kitab tafsir mereka mengatakan bahawa sebenarnya para anbiya memang tidak boleh mewariskan harta. Kalau kita baca dalam firman Allah, wawarisa Sulaiman Daud, sebenarnya yang dimaksudkan Sulaiman mewarisi Daud bukannya Sulaiman mewarisi harta Daud alaihi wassalam, tapi dimaksudkan di situ Sulaiman alaihissalam mewarisi nubuwah yang telah kita bincangkan dalam ayat yang lalu. Bahawasanya Nabi Sulaiman mewarisi nubuwah, kenabian ayahandanya Daud. Bukannya Nabi Sulaiman mewarisi harta pusaka Nabi Daud, kerana Nabi Daud punya ramai anak. Cuma Sulaiman saja yang dipilih Allah untuk menjadi Nabi. Jadi bila ayat itu menceritakan warisan, Nabi mewarisi Nabi, itu bukan merujuk kepada harta, itu merujuk kepada dan begitu juga kata Zakaria, yarithuni, dia akan mewarisiku. Jadi mewarisi dimaksudkan situ oleh Nabi Zakaria kepada Yahya bukannya mewarisi harta, tetapi ia mewarisi kenabian. Jadi antara anak-anak itu yang mendapat mewarisi ayahandanya kerana kenabian yang Allah berikan kepada mereka, kepada anak selepas beri kepada bapa. Jadi ayat-ayat menunjukkan para nabi mewarisi bukan bererti mewarisi harta, tapi ia mewarisi kenabian. Kerana saya dah jelaskan tadi bahawa nabi-nabi itu punya anak lebih daripada seorang. Tapi kenapa Allah menyatakan seorang saja mewarisi? Jadi mewarisi yang dimaksudkan situ, ini dipersetujui oleh semua ulama, kebanyakan jumhur ulama Syiah, tuan-tuan. Memang ulama sunnah mengatakan demikian, ulama Syiah mengatakan demikian, tapi mereka
akhirnya bercanggah pendapat untuk mengatakan ini antara kezaliman dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ia satu pendustaan untuk pengetahuan tuan-tuan. Banyak pendustaan mereka ni telah dijawab oleh para ulama, cuma kita yang tidak tahu. Kalau kita baca, kita akan jumpa tuan-tuan. Ada pun yang mengatakan bahawa Sayyidatina Fatimah tidak berkata apa-apa dengan Sayyidina Abu Bakar kerana tak puas hati dengan isu tersebut sampai beliau wafat. Ini tidak betul. Kerana ketika Sayyidatina Fatimah sakit, maka Sayyidina Abu Bakar telah minta izin daripada Sayyidina Ali untuk masuk menziarahi Sayyidatina Fatimah. Dan Sayyidatina Fatimah membenarkan. Bahkan wasiatnya sebelum meninggal dunia, seperti yang dapat kita lihat, bahawasanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha minta kepada isteri Sayyidina Abu Bakar untuk memandikan jenazahnya. Isterinya bernama Asma binti Umais. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, Sayyidina Ali berkahwin dengan Asma binti Umais ini juga selepas kematian Fatimah radhiyallahu anha. Ini sejarah tidak boleh berdusta tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sejarah ni ada ditulis dalam berbagai kitab yang boleh kita rujuk dan dia turut dinyatakan oleh para ulama Syiah sekalipun. Contohnya disebut oleh Al-Majlisi, ni ulama-ulama Syiah yang terkemuka menulis sejarah tersebut. Jadi apa yang dikatakan bahawa persisian itu berlaku di antara Abu Bakar dan juga Fatimah radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in, ini adalah satu pendustaan. Walaupun kita mungkin boleh berkata ada persisian, itu memang sifat kemanusiaan tuan-tuan. Kadang-kadang hati manusia kita tidak boleh nak jaga sepenuhnya. Seperti kata Imam Syafi'i, ridhan nas ghayatun la tudrak. Harapan manusia, kehendak manusia itu memang satu matlamat yang sukar untuk dicapai. Jadi memang kita tak boleh nak memuaskan semua orang. Kalau kita nak memuaskan semua orang, mungkin kita tidak akan berjaya tuan-tuan. Memang kita tidak akan berjaya. Jadi ia sudah pun dijawab oleh para ulama bahawa tiada persisihan. Bahkan ketika Fatimah radhiyallahu anha gering, beliau telah minta kepada Asma binti Umais untuk memandikan jenazahnya. Takkanlah seorang yang ada permusuhan membenarkan isinya untuk memandikan jenazah musuhnya itu. Ini tak masuk akal lah tuan-tuan. Tentulah Asma binti Umais telah minta izin kepada suaminya Abu Bakar As-Siddiq untuk memandikan jenazah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi persisian itu berlaku mungkin dapat kita lihat dalam keadaan yang dapat diredakan. Bahkan bila Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, maka datang Umar Khattab radhiyallahu an. Umar Khattab telah bertanya kepada Sayyidina Ali tentang ardu Fadak, tanah Fadak yang tidak dibenarkan oleh Abu Bakar untuk diberi kepada Fatimah. Maka Sayyidina Ali mengiyakan, Sayyidina Ali menerima, Sayyidina Ali tidak menolak langsung hujah tersebut dengan mengatakan, bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan ia satu kebenaran. Begitu juga pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an, mereka semua mengetahui dan maklum seperti yang telah diputuskan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum itu. Yang saya nak sebut kat sini, persisian di kalangan para sahabat itu berlaku. Seperti yang berlaku pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an ketika baginda memimpin jemaah haji untuk berwukuf di Arafah dan kemudian bermabit di Muzdalifah dan juga di Mina. Berlaku persisian di antara pandangan oleh seorang ulama di kalangan sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud bersama dengan Uthman bin Affan radhiyallahu an, iaitulah Sayyidina Uthman ketika menjadi imam sembahyang, tuan-tuan, ketika sembahyang di Mina, maka Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sembahyang sebanyak 4 rakaat. Sedangkan Rasulullah SAW melakukan sebanyak 2 rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberitahu kepada orang Islam yang hadir di situ, aku bersama dengan Rasulullah, aku melihat Rasulullah sembahyang di Mina ini, baginda mengkasarkan sembahyang 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya. Tapi kenapa Sayyidina Uthman buat 4 rakaat? Ini menunjukkan kepada kita kadang-kadang ada satu benda yang tidak diketahui oleh seseorang sahabat sekalipun tuan-tuan. Maka Abdullah bin Mas'ud menegur perkara tersebut, tapi Sayyidina Uthman terus sembahyang seperti biasa 4 rakaat. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud sembahyang 4 rakaat seperti khalifah, seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan, lalu orang ramai pun menegur. Perkara ini boleh kita lihat dalam contohnya Sunan Abi Dawud dalam Kitabul Manasik. Lalu para sahabat yang ada di situ melihat, mereka mengetahui Abdullah bin Mas'ud ini lebih tinggi ilmunya daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an tuan-tuan. Walaupun kepimpinan ada pada Sayyidina Uthman, tidak ada pada Abdullah bin Mas'ud. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada masing-masing. Tapi ilmu, tiada siapa yang boleh menyangka Abdullah bin Mas'ud ia menjadi rujukan kepada Sayyidina Umar sebelum itu. Abdullah bin Mas'ud ni seorang yang alim, yang faqih. Walaupun demikian, bila Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat Sayyidina Uthman sembahyang 4 rakaat, walaupun ditegurnya tetap sembahyang 4 rakaat, maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud sembahyang 4 rakaat juga.
Maka mereka bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud yang sangat faqih, yang alim, yang kami tahu Rasulullah mengiktiraf ilmu Tuan. Tuan menegur Uthman bin Affan sembahyang 4 rakaat, sembahyang 2, beliau terus sembahyang 4. Tapi Tuan akhirnya buat sembahyang 4 juga. Kenapa?" Maka jawapan Abdullah bin Mas'ud, "Perpecahanlah satu benda yang buruk. Tidak wajar bagi aku menegur, tapi oleh kerana dia khalifah, dia seorang pemimpin, aku kena taat padanya, aku kena ikut, aku kena elakkan orang daripada berpecah." Ya, kita bersyukurlah pada Allah kerana dalam situasi negara kita pun ketika bajet dibincangkan, alhamdulillah ramai ahli parlimen menyokong walaupun beza pendapat politik kan. Kita rasa bersyukur nampaknya matang orang-orang kita politik. Jadi tuan-tuan, dalam kes berkaitan dengan kemanusiaan mungkin ada perbezaan pendapat, tapi dengan Allah, dengan Rasulnya tidak boleh berbeza pendapat. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya, seperti yang pernah saya sebut kepada tuan-tuan ketika Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu anhu yang telah pun mengingkari arahan Rasulullah, iaitu telah membocorkan berita bahawa Nabi akan membuka kota Mekah, akan menyerang kota Mekah. Diserahkan surat itu kepada seorang perempuan, dan perempuan itu masukkan surat tersebut dalam sanggul di rambutnya. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan kan? Macam pernah cerita, macam tak pernah cerita. Besok saya cerita kepada tuan-tuan, boleh cerita banyak-banyak. Kita simpanlah suspense sikit pada malam yang lain. Kan? Begitu juga berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang telah saya nyatakan, disebut oleh Syekh Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar, bahawasanya bila Aisyah radhiyallahu anha merasa tak puas hati kepada Rasulullah, maka kemanusiaan mengheritnya untuk menggunakan perkataan terhadap Rasulullah, "Wahai demi Tuhan Ibrahim." Itu kalau marah pada Rasulullah. Tapi kalau suka dengan Rasulullah, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha akan berkata, "Demi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah pun mengecam daripada kata-kata itu bahawa sini saat Sayyidatina Aisyah sedang marah, yang ni saat Sayyidatina Aisyah sedang suka. Biasalah tuan-tuan, ini diulah oleh para ulama bahawa ini merupakan sikap orang muda yang Rasulullah SAW jauh lebih berusia daripadanya. Maka tentulah sikit sebanyak ada benda-benda yang tidak selari, tidak selaras, tidak sinkro. Maka tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini tidak termasuk dalam konteks mengingkari seruan atau perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan ya. Jadi dapat kita lihat dalam ayat ini tentang penjelasan oleh para ulama bahawa mentaati Allah dan Rasulnya, menyayangi mereka. Bila mentaati itu dapat kita lihat, kata contohnya Sa'id Ahwa dan tafsirnya, disebut juga Habanaka Al-Maidani dalam tadabbur Qawaid Tadabbur Al-Quran, bahawa sebenarnya cinta kepada Allah ni mesti memiliki rasa rindu kepadanya. Cinta kepada Rasulullah ada satu rasa rindu dalam diri, seperti mana para sahabat punya kelakuan bila mereka berada di rumah, mereka masa bimbang tidak bertemu dengan Rasulullah lagi, mereka pun datang mencari Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, demikianlah yang dapat saya uraikan berkaitan dengan surah yang indah ini, ayat indah ini. Jangan lupa tuan-tuan, saya terlupa nak maklumkan tentang produk Birkah Habatus Sauda yang ada di Zazan Travel. Kami melanjutkan tempoh promosi ni hingga hari Jumaat kerana banyak punya permintaan minta diteruskan sampai Jumaat je tuan-tuan. Beli 3 dapat 1 lagi hadiah. Ni saya pun nak makan pada malam ni, belum makan lagi. Minyak Habatus Sauda, Bismillahirrahmanirrahim, telah dikapsulkan seperti ini untuk kemudahan kita makan. Memandangkan kalau dia bentuk bijirin, sukar untuk dimakan, mungkin tak mudah untuk sebahagian daripada kita. Ini telah dikapsulkan seperti ini dengan halal gel yang telah dipastikan menepati syariat compliance. Kita makan tuan-tuan, kunyah boleh, telan boleh. Saya nak kunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah gunakan produk yang Nabi galakkan ni tuan-tuan, kerana padanya ada barakah insya-Allah. Dan dengan tuan-tuan membeli 3 botol, kami bagi hadiah 1 lagi dan hadiah sebuah buku lagi. Hadiah buku satu-satu nama Nabi SAW yang berharga RM35. Kempen promosi ini akan berakhir pada hari Jumaat ini. Jadi jangan terlambat tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan 3 botol seperti ini, mudah dibawa ke mana-mana, botol kedap udara, ringan, senang nak bawa dalam handbag, dalam beg. Alhamdulillah ramai yang telah menggunakannya, mendapati padanya ada kebaikan, hilang lengur-lengur badan, bagi yang menyusukan anak, bagi yang mengalami sukar tidur malam, mudah-mudahan ada kebaikan padanya, kerana Nabi kita bersabda padanya ada kebaikan, semua penyakit dapat terawat melainkan kematian. Mari sama kita gunakan produk berasaskan hadis Nabi SAW ini, Habatus Sauda, Habatul Barakah, produk Birkah dengan nama Birkah.
Baik, sekian setakat ini saja dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman dalam ayat ini, dan insya-Allah malam esok saya akan huraikan ayat yang ke-71 hingga berikutnya daripada surah An-Nisa. Moga dapat dipanjangkan, dan cerita-cerita yang saya janjikan saya akan bawa pada malam esok insya-Allah. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang berkaitan dengan peristiwa beliau membocorkan rahsia apa yang Rasulullah SAW nyatakan sebagai satu rahsia sulit, perancangan umat Islam untuk membuka kota Mekah. Tiba-tiba dia telah mengirim surat kepada seorang perempuan untuk disampaikan kepada keluarganya di Mekah. Apakah tindakan Rasulullah terhadap peristiwa tersebut? Mudah-mudahan pada malam ni juga tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, saya telah berikan kepada tuan-tuan semalam doa untuk kita bacakan sebagai rasa cinta dan penghargaan kita kepada Rasulullah SAW, kan? Iaitu selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian doa kita kepada Rasulullah SAW boleh tuan-tuan lihat dalam buku ni, buku 137, Azkarul Azkar. Ashhadu annaka ballagta risala wa addaita al-amana wa nasahta al-umma fajazakallahu anna afdala ma jazal rasulan an ummati. Doa ni kita bacakan selalu sebagai tanda penghargaan dan syukur kita kepada perutusan Rasulullah SAW dan penghargaan untuk baginda di atas segala kerja yang baginda lakukan, amanah tanggungjawab yang telah baginda penuhi. Maksudnya aku bersaksi bahawa Allah telah bersaksi bahawa Allah mengutuskan Tuan, dan Tuan telah pun menyampaikan risalah, menunaikan amanah, memberikan yang terbaik kepada seluruh manusia. Semoga Allah membalas Tuan Rasulullah SAW, membalas Tuan kami, penghulu kami, Nabi kami SAW dengan sebaik-baik balasan seorang Nabi ke atas umatnya. Mudah-mudahan Allah memberkati Nabi kita, meninggikan darjatnya seperti yang kita doa di selesai azan. Mudah-mudahan ini juga sebahagian daripada tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Baik, setakat ini saja dulu. Jumpa malam esok insya-Allah. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ridina wa ridana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada soalan ke? Tadi kata tafsir Munir yang saya promotekan petang tadi, boleh tanya kepada Zazan Travel, ada stok lagi ke tidak? Tadi kami buat promosi untuk tafsir yang kotaknya pecah sedikit, pada harga yang murah, kotaknya pecah, dalamnya tak ada apa-apa pun. Cuba tanya pada Zazan Travel masih ada lagi atau tidak. Kalau Ustaz Faiz boleh jawab, Bashir ke Haziq ke boleh jawab ada lagi ke tidak. Jadi seterusnya tuan-tuan, InsyaAllah malam esok saya akan bawakan lagi huraian lanjut dan kisah-kisah yang saya janjikan ni. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan sama-sama kita menangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zakia Ahmad Zakaria, saya nak beli kitab ini. Kitab mana kitab ni kan? Azkarul Azkar boleh WhatsApp pada nombor di bawah. Nanti mereka akan respon bagi nak beli tafsir Munir. Setiap pembelian tafsir Munir akan dapat hadiah buku Ensiklopedia Nama Anak ni yang berharga RM69. Kitab ni harga RM69. Kitab besar ni. Ada kelahiran anak, hadiah pada kawan-kawan yang berkahwin, mudah-mudahan doa untuknya dapat anak. Dalamnya ada gambar, ada diagram, ada cerita, ada informasi, ada ejaan yang betul terhadap nama okay. Dan bagi mereka yang rajin buat peta minda, saya nak hadiahkan buku ni. Nanti Zazan Travel hantar. Minta Zazan Travel untuk hubungi bagi tuan-tuan yang berminat untuk tunjukkan hasil. Dan apa yang Ustaz Syafiq Murad tuliskan dalam doa-doa akan kita terbitkan insya-Allah. Buku ni bersama dengan diary muhasabah sepanjang tahun yang bertajuk ingin jadi baik.
Diary ini akan kita jadikan sebagai panduan untuk catatan muhasabah di kita setiap hari, dan buku doa yang dikumpulkan oleh Ustaz Syafiq Murad pun kita terbitkan dalam satu buku hadiah bersama dengan diary ini. Jadi nantikan kemunculannya. Setakat itu saja dulu tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Mohon dipanjangkan kepada teman-teman yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.